2 dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada ketika itu. Inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan Klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep wakaf saham diperkenalkan. Wakaf An-Nur menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, Kumpulan Wakaf An-Nur ditukar nama kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan termeterainya perjanjian persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai Nazir Khas, berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham Lakin Sentro. Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Sekaligus, ianya memacu pembangunan sosio-ekonomi ummah. Ini dapat dilihat melalui 5 aktiviti teras tanggungjawab korporatnya, iaitu kebajikan am, pengurusan masjid, kesihatan, pembangunan sosio-ekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang 2 dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur ini sekaligus menjadikan Wakaf An-Nur sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf An-Nur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi wakaf. Wakaf An-Nur komited menjadikan institusi wakaf ini terus mampan, lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi ummah sejagat. Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna, 2 dekad membela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita setinggi-tingginya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah masih lagi memberi kita peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita ini mempelajari ataupun kita ini usaha dalam kita ini mendampingi Al-Quran dengan kita berada di pengajian kita seperti biasa pada setiap hari Isnin dengan dalam pengajian Makharijul Huruf, yang mana suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan haji dan hajah sidang penonton, ketahuilah setiap huruf yang kita belajar pada minggu-minggu terdahulu, muhadarah terdahulu, walaupun satu huruf banyak tanya sa, tapi setiap huruf itulah yang seperti mana disebut oleh para ulama yang membentuk kalimah, satu perkataan kalimah yang membentuk jumlah yang membentuk ayat yang menyempurnakan satu surah, dan surah itu yang menjadikan menyempurnakan Al-Quran. Jadi bagaimana kita mempelajari pengajian kita pada pagi ini, pada malam ini sama juga.
dia punya keistimewaan seperti mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Dengan kemuliaan kamu mempelajari Al-Quran ini akan menjadikan kamu itu ditempatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pun Allah akan merendahkan orang-orang yang lain. Jadi pada malam ini kita tanpa berlengah lagi, kita insya-Allah kita akan terus kepada pengajian kita yang mana kita telah pun sampai pada huruf zal. Pada minggu lepas kalau Haji dan Haja ingat, kita telah bahaskan huruf tha. Kita nak bahas serangkainya, tha, zal dan dha. Jadi tha dah selesai. Hari ini kita nak masuk zal. Jadi zal, kalau kita tengok gambar rajah yang ada, kita tengok gambar rajah yang ada, nampak tak lidah tu yang ada warna biru kat depan tu. Lidah yang warna biru depan itu yang dikatakan tarful lisan ma'a atrafus thanayal ulia. Hujung lidah akan berada di hujung gigi atas. Atraf, hujung gigi atas. Inilah ni gigi atas kita, jadi lidah itu juga ada di situ. Bermaksud dia akan terkeluar sedikit. Itulah makhraj huruf zal. Dalam masa yang sama, bahagian belakang lidah itu rata, landai dan tidak tinggi. Jom kita tengok dulu apakah sifat-sifat huruf zal. Sifat huruf zal yang pertama jahar. Jelas. Maka bermaksud jelas, maksudnya tidak ada aliran angin. Cukup jahar, jelas, dah. Kemudian istifal, rendah. Rendah tu bermaksud apa? Bahagian pangkal lidah. Kalau saya sebut pangkal, mudah-mudahan Haji dan Hajah fahamlah. Kalau tak faham pangkal tu, permulaan lidah tu bahagiannya rendah saja. Rendah ataupun landai. Kemudian dia ada sifat rakhawah yang mana lembut. Macam mana boleh memiliki 5 sifat zal. Okey, dia dari kesilapan sedikit tak apa. Rakhawah sifatnya yang lemah. Maksudnya lemah tu aliran udara yang keluar itu sempurna. Lawannya syiddah. Syiddah ni aliran udara yang tertahan. Tapi dha, dia sempurna dalam keadaan dia tidak tertahan hurufnya. Dan infitah itu terbuka. Bahagian sisi-sisi lidah kita ini tidak terlekat dengan lelangit atas. Itu itbaq. Tapi infitah dia terbuka. Dha. Maksudnya tidak terkatuplah bahagian sisi-sisi tepi ni. Itu dikatakan infitah. Jom kita tengok apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam ketika mana membaca ataupun menyebut huruf dal. Yang pertama, inilah seperti kita sebut, tidak mengeluarkan lidah ketika mana penyebutan. Jadi bunyinya seperti mana dalam suratul Baqarah pada ayat ke-6, dia tak keluar lidah, jadi bunyi begini. Innalladzina kafaru. Bunyinya seakan-akan itu bunyi yang betul ataupun seakan bunyi-bunyi yang benar sebutannya, tetapi makhrajnya tidak tepat. Walaupun lebih kurang sama, lebih kurang betul, tapi tidak tepat. Kalau kita tengok kan, kena pastikan atraful lisan ma atrafut thanayal ulia. Hujung lisan akan bertemu dengan hujung gigi kacip. Ni. Jadi innalladzi, saya buka mulut sikit saya nak tunjuk innalladzi apa tu, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi atas. Tapi masa baca Al-Quran tak perlu innalladzi, nak kena begitu, tak perlu. Cukup saja lidah kita yang kena pada hujung lidah gigi kacip ni. Innalladzina amanu dzu. Okey. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua ni kadang-kadang, jarang-jarang, tetapi ada juga berlaku, iaitu menebalkan sebutan dal. Contoh dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-6, bagaimana disebutkan alladzina kafaru alladzi tu. Kadang-kadang mungkin ada setengah tu suara dia mungkin suara besar, suara koror. Sekali baca alladzina kafaru alladzi tu. Zi tu nak pergi mana tu? Jadi jangan lupa zal tu sifatnya istifal, rendah, jahar, jelas. Kemudian pastikan lidah tu bertemu dengan hujung gigi kacip. Alladzina kafaru alladzi. Lam jangan lupa. Kita dah sebutkan lam, dia bertemu di atas ni, jadi alladzina kafaru. Pastikan zalnya itu tidak tebal. Alladzina kafaru, yang tu yang salah. Kesalahan yang ketiga yang biasa berlaku juga adalah sebutan zal
yang berserta sifat sofir. Sofir ni ada desiran, ada desis dia, ada desir dia. Dan kalau kita tengok desir tu bunyi desiran yang kuat kerana angin tu. Jadi nak katakan contoh dibaca dengan sofir dalam surah Al-An'am pada ayat ke-51 ni contoh yang salah lah. Wa anzir bi zi. Tak ada bunyi lebah tu. Kalau zai ni bunyi dia macam lebah lah. Kalau zai. Jadi zal yang kecil ni, zal yang kita sedang bahaskan ni dia tak ada sofir. Bunyi lebah tu tak ada. Masa kita sebut zal, lebah tengah tidur kat dalam sarang dia. Lebah tak keluar. Masa sebut zal, lebah tak keluar. Lebah tu tidur. Kalau sebut zai yang panjang, baru ada sofir. Tapi kalau zal yang kecil tak ada. Kalau kita baca wa anzir zir, maka itu adalah satu kesalahan. Sepatutnya wa anzir zir dikeluarkan lidah sedikit di hujung gigi thanayul ulia, kemudian bila masuk pada huruf ra, lidah diangkatkan ke atas. Dalam masa yang sama, nanti kita bahas ra pula tu lain. Okey, itulah sedikit sebanyak kesalahan umum yang berlaku pada huruf dal. Jom kita tengok contoh bacaan yang mana insya-Allah saya tengok kita ada ahli-ahli Al-Quran kita yang ada dalam Zoom ni. Mudah-mudahan saya akan sama-sama bersama kita. Saya tengok ada Ahmad Muhyiddin, subhanallah. Ni qori ni. Boleh silakan Ahmad Muhyiddin untuk boleh cuba bacaan yang pertama surah Al-A'la pada ayat ke-10. Sebab nama dia nombor 1 jadi nombor 1 lah dia. Silakan. Kalau Ahmad Muhyiddin tak ada, kita pergi nombor 2 lah, Abu Salihin. Okey, Ahmad Muhyiddin ada, subhanallah. Silakan. Subhanallah. Assalamualaikum. Dari mana Ustaz? Surah Al-A'la pada muka surat yang ke-10. Surah Al-A'la. Berapa? 2 ayat? Satu ayat saja ni. Yang nombor 1 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayadzakkaru man yakhsha. Khair. Alhamdulillah Taman, terima kasih banyak. Ini qari kita daripada saya kenal ni. Ni bacaan yang sangat baik. Jadi kalau kita tengok bagaimana saudara Muhyiddin tadi dia baca sayadzakkaru. Bila sebut zal yang pertamanya itu yang kita baru bahaskan tadi adalah tidak ada sofir. Jangan kalau baca yang salah sayazzakka yang itu tak boleh berlaku. Bermaksud jangan ada sofirnya. Kemudian dalam yang sama bila kita zal itu dia jelas dan diletakkan atraful lisan ma atraful thanal uliya. Jadi kalau saya buka mulut saya nak tunjuk tu. Begitu bahagian hujung lidah tu. Tapi bacaan tadi adalah bacaan yang sangat baik. Sayadzakkaru man yakhsha. Jadi terima kasih, jazakallah khair kepada saudara sahibul qari kita Ahmad Muhyiddin. Jadi silakan kepada Abu Solin, dia punya line ada masalah lain. Puan Amizah, silakan Puan Amizah. Subhanallah. Suratul Baqarah pada ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahim. Khair. Puan lagi sekali, Puan boleh sekali. Sebab bacaan dia bagus. Jadi nak dengar lagi. Wa id qala Ibrahim. Okey, khair. Bacaannya baik. Terima kasih pada Puan Amizah. Tapi dalam yang sama, saya nak bagi tahu kepada Haji dan Hajat, tuan-tuan dan puan juga, kesilapan yang lupa saya nak muatkan, lupa saya nak letak, kesilapan yang biasa juga orang lakukan, ada pantulan pada huruf dal. Contoh yang salah adalah begini. Wa idh qala, wa idh the tu nak pergi mana? Tak boleh ada. The tu tak boleh ada, tak boleh muncul pun. Wa idh qala, wa idh tak boleh. Jadi bacaan yang baik seperti mana dibaca oleh Puan Amidah, bacaan yang baik wa idh qala Ibrahim. Cuma zal tu ada huruf yang ringan, huruf yang rendah. Jadi santunnya pun dalam keadaan rendah. Jangan terlalu tertahan. Wa idh qala tak boleh. Dalam keadaan dalam masa yang sama kita kena ingat, saya buka tu balik. Nampak tu, dia ada rakhawah. Kalau syiddah wa id, itu rakhawah. Kalau itu syiddah tadi, kalau wa id
dia keras macam itu, keras kejung dia tu. Tapi kalau rahawani dia lebih lembut. Wa idh qala ibra wa idh qala tu. Jadi itu di antara tuan-tuan dan puan boleh cuba kat rumah. Sebutlah wa idh qala ibra. Jangan ada wa iz, jangan ada safir. Nombor 2 jangan ada pantulan wa idh qala. Wa idh the pun tak ada. Jangan ada safir, jangan ada pantulan, dan pastikan zalnya itu dikeluarkan sedikit lidah dan biada itu lembut. Dia itu alirannya sempurna. Wa idh qala Ibrahim. Jadi bacaan yang baik kepada saudara Muhyiddin dan Puan Amizah, jazakallah khair kathir. Jadi alhamdulillah. Itu contoh-contoh bacaan. Jadi ini latihan praktikal, ringan-ringan je, santai-santai ni. Saya rasa Puan Anis boleh ni. InsyaAllah Puan Anis. Kita boleh baca pada atas ni sampai bawah. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Zazizu az-iz-uz azza izzi uzzu. Uddu. Okey, baik, khair. Nampak? Kalau dengar bacaan Puan Anis tu tak ada pun dengar kita dengar Zazizu az iz. Jadi nak katakan bacaan tu adalah sebutan zal yang tepat. Bermaksud zal yang tanpa safir. Dalam masa yang sama pastikan makhraj itu diletakkan di tempat yang betul. Jadi terima kasih pada Puan Anis. Jadi saya tak ada masalah. Zal insya-Allah kita boleh kuasai dengan baik, insya-Allah. Okey, khair. Ta kita nak jumpa lagi satu. Dia punya adik-beradik. Dia ada 3 adik-beradik dia. Ta zal. Ta zal dah 2 dah kita bahas. Dia ada abang long dia. Abang long dia itu siapa dia? Ni abang long adalah Dha. Ni abang long. Okey, saya nak tunjuk, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, haji dan hajah, Tha zal Dha ni dia adik-beradik. Tetapi abang long ni dia beza sikit. Apa yang beza dia? Okey, tengok gambar rajah ni. Nampak tak hujung lidah, minta maaf. Hujung lidah tu masih kekal sama. Atraful lisan ma atraful thanayal ulia, sama lagi. Hujung lidah akan bertemu dengan hujung gigi 2 kacip atas ini, sama. Tetapi ada tapinya. Allah. Ni tengok ni bahagian belakang lidah dia, nampak tak? Bahagian pangkal. Ni kita sebut pangkal ni. Ni namanya pangkal. Bahagian pangkal lidahnya itu dinaikkan, ditinggikan, ternaik, ataupun bila bahagian pangkal lidah itu ditinggikan, maka ataupun bahasanya isti'la atau diisti'lakan, maka itu akan terhasil huruf Dha. Tapi depannya yang warna biru ni masih sama. Biru ni masih sama. Tapi bahagian yang beza dia abang long ni, bahagian belakang tu ditinggikan. Kita tengok apakah sifat-sifat huruf yang ada. Jahar, jelas. Isti'la, nampak tak? Tha dengan dha, istifal. Istifal rendah. Isti'la, Dha, tinggi. Bahagian belakang dia. Rakhawah, aliran yang sempurna. Itbaq, bila sebut Dha tu, kita sebut Dha, bahagian tepi ni, bahagian kita punya rahang ataupun gigi tepi ni ataupun lidah tepi ni, dia akan menempel dengan, dia seakan-akan hampir ataupun rapat dengan langit bahagian atas kita. Itu itbaq. Okey. Kita tengok apakah kesalahan umum yang berlaku pada huruf Dha. Yang pertama, ini common mistake. Saya pasti mungkin kebanyakan kita kadang-kadang terbaca Dha itu dengan membulatkan bibir. Bulatkan bibir. Contohnya dalam surah Ali Imran pada ayat 133. Tengok bibir saya, ini contoh yang salah. Wal kadhimi, nampak tu? Kalau Dha yang lain pun dia sebut Dha. Kalau Dha itu sajalah, Dha berbaris atas. Dha. Nampak tu muncung. Dha. Yang ini adalah satu kesalahan. Muncung Dha. Kerana apa? Bibir ini, Dha ni bukan huruf syafatan, bukan huruf bibir. Jadi bibir ni tidak berperanan apa-apa. Bibir ini tidak terpengaruh dengan apa-apa anasir luar. Bibir duduk dalam keadaan yang tenang saja, dia tak buat apa-apa pun. Tapi yang main peranan adalah lidah, hujung bahagian lidah dan bahagian pangkal lidah untuk sebut huruf Dha. Jadi Dha, masa kita sebut tu, hujung lidah berada di sini, bahagian pangkal belakang lidah tu kita kasih naik satu kali. Dha. Jadi bibir ada bergerak tak? Bibir tak bergerak pun tuan. Bibir ada muncung macam cuncurut itu pun tak ada juga. Bibir tak bergerak langsung. Jadi cuba tengok cermin, tengok cermin, lepas tu tengok ke suami ke tengok isteri, tengok anak, sebut Dha. Kalau bulat nampak ada macam bulat tu, Dha. Macam itu Dha. Jadi salahlah Dha. Dia kena bibir dalam keadaan tenang-tenang, aman damai, seperti mana angin yang bertiup di tepi pantai. Tenang dia. Cuma main peranan adalah hujung lidah. Dha.
Dha. Bibir tak bergerak pun. Itu wal kadhimin. Begitu. Kalau bulat, masalah. Kena tengok cermin lepas ni. Okey, seterusnya kesalahan umum yang biasa berlaku adalah tidak mengeluarkan lidah ketika mana penyebutan. Maksud tidak keluar lidah, dia bukan kena keluar lidah. Begitu. Nak katakan dia tidak meletakkan hujung lidah di hujung gigi kacip tu. Jadi dia letak kat dalam, dia simpan kat dalam. Dia sayang sangat, dia simpan kat dalam. Contoh dalam surah Ali Imran pada ayat 140. La yuhibbul zalimi yuhibbul. Bila dia duduk kat dalam, dia akan ada kecenderungan untuk bunyi seakan-akan ada bunyi sofir desiran. La yuhibbul zalimin. Tak keluar tu. Lidah saya simpan kat dalam. Hujung lidah pun saya simpan kat dalam. Jadi bunyinya adalah bunyi makhraj yang tidak tepat. La yuhibbul zalimin. Sepatutnya macam biasa yang kita bahaskan, hujung lidah berada di hujung gigi kacip, bahagian pangkal dinaikkan. Cuba, kita cuba sama-sama. La yuhibbul zalimi. Yuhibbul, maksud bullu. Ni, hujung lidah dah duduk dah sini. Masa sama belakang kasih angkat. Kena cuba lagi. La yuhibbul zalimin. Yuhibbul lidah tu dah. Bu masuk pada za. Buzzalimin. Kalau setengah kitab menyebutkan tekanan udara yang diberikan pada za itu lebih tinggi dan lebih besar daripada huruf tha dengan zal. Ya yuhibbuzzalimin. Itu kesalahan yang kedua, tidak keluarkan lidah. Kesalahan yang ketiga adalah penyebutan dari, bukan darti. Kesalahan yang tulis makhraj zai. Ni salah. Az-zalimin. Kalau Zai, kita dah belajar Zai belum? Zai belum belajar lagi, tak apa. Tapi nak katakan Zai ni, nanti kita akan bahas dia punya sebutannya macam mana. Tapi keluar pada makhraj Zai ataupun Zal ni. Az-zalimin. Az-zalimin. Lidah tu dia duduk kat bawah. Nanti saya akan bagi tahu dekat mana nak sebut huruf Zal ni. Tapi kesalahan dia Az-zalimin. Tak keluar lidah. Sama jugalah tak keluar lidah. Seperti dalam surah Ali Imran 140. Az-zalimin. Keluar. Dan masa sama pangkal lidah tu main peranan tu. Kena tinggikan bahagian dalam tu. Az-zalimin. Az-zalimin. Bukan ni yang salah. Az-zalimin. Allah. Tu tak boleh. Tak muncung pun tuan-tuan. Tak muncung. Cuma diangkat bahagian pangkal lidah. Okey. Kita tengok pada contoh dulu. Dalam surah Ali Imran. Saya silakan kepada Puan Azian. Silakan Puan Azian. Dalam boleh cuba bacakan kepada kita surah Ali Imran pada ayat 151. Contoh yang pertama. Silakan Puan. Puan Azian, kalau Puan okey ada, alhamdulillah. Silakan Puan Azian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maswal zalimin. Marratan ukhra, lagi sekali. Maswal zalimin. Kalau kedengarannya itu dia punya apa ni kita panggil, dia punya bukan hembusan angin, dia punya tekanan angin tu kurang, seolah-olah rendah. Tapi kan saya dah beritahu tha dengan dha dengan dha ni tekanan udara yang diberikan kepada dha tu lebih tinggi. Jadi kita sebut maswadh-dhalimin. Maswadh-dhalimin. Nak masukkan dha dengan tasydid tu, maka kalau tadi tu dia terlalu ringan. Maswadh-dhalimin. Cuba lagi sekali Puan Azian, silakan. Maswadh-dhalimin. Khair. Khair. Baik, bacaan yang baik. Terima kasih pada Puan Azian. Jadi kalau kita tengok dha itu sama juga, makhrajnya itu dikeluarkan hujung lidah, tapi dalam masa yang sama tekanan tu lebih tinggi. Tekanan tu lebih tinggi ditambah dengan tasydid matha. Mathwadh-dhalimin. Tha sama, dha sama. Nak katakan adik-adik beradik kat sini, tha dengan dha sama. Tapi cuma bezakan apa? Tha bahagian pangkalnya tak naik, bahagian pangkalnya rendah. Tapi dha pangkal itu dinaikkan tinggi. Mathwadh-dhalimin. Jadi bacaan yang baik pada Puan Azian. Terima kasih banyak. Okey, contoh yang kedua Puan Fatimatun Zahrah Osman. Silakan dalam surah Ali Imran pada ayat ke-134. Silakan Puan. Wa kazimina ghaiz. Marratan ukhra, lagi sekali Puan. Wal kazimina ghaiz.
Subhanallah. Okey, bacaan yang baik, tapi kalau tengok pada sebutan za tu kurang dia punya isti'la'nya. Kurang bunyi Cuba lagi tingginya. Ustaz, Bunyi begini. cuba. Silakan. Bagi pangkal lidah tu kasih tinggi Wal lagi sikit. Cuba. wal kadhiminal ghaiz. Boleh. Wal kadhiminal ghaiz. Wal kadhiminal Wal ghaidh. kadhiminal ghaiz. Kazi masih rendah. Wal Kazi je. kadhiminal ghaiz. Yang ni okey sikit. Yang pasti masa puan baca tu puan kena fokus bahagian pangkal lidah ni, bahagian belakang lidah ni kasih naik tinggi dia. Wal kadhimi wal kadhimi. Kadhiminal ghaiz. Kalau puan tengok masa saya masuk Zohar tu macam ada terangkat sikit. Sebab apa? Saya nak angkat bahagian pangkal lidah tapi tak perlu pun. Aduh Ustaz, sampai Tak gulung apa, dia buat bacaan ni. yang baik. Bacaan yang baik. Cuma zanya itu kurang tinggi. Sepatutnya bunyinya wal kadhiminal Wal ghaidh. kadhiminal Okey. ghaiz. Tu okey. Tu baik. Okey. Tu baik bacaannya. Dapat Okey, debar baik. Ustaz. Apa debar? Tak ada bacaan baik, insyaAllah. Terima kasih pada Hajah. Terima kasih banyak bacaan yang baik. Jadi kalau kita tengok tadi, ra tu kalau tidak diangkat bahagian pangkal lidah, dia akan bunyi macam ringan. Wal kadhimi, tu masih rendah tu. Wal kadhimi, dia kena wal kadhimi, bahagian pangkal tu. Bahagian pangkal tu yang memainkan peranan membezakan ra dengan tha dan dal. Wal kadhimi dan ghaiz. Okey. Baik. Mana tadi saya nampak tadi ada Puan Nur. Dah tak ada Puan Nur. Kita pada Puan siapa lagi tinggal? Oh, dah habis. Jadi kita boleh Ahmad Muhyiddin ada lagi tak? Kalau Ahmad Muhyiddin tak ada, Puan Hamizah silakan Puan Hamizah. Puan Hamizah saya ya Allah doakanlah kebaikan. Sentiasa ada bersama. InsyaAllah Puan Hamizah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظ ظ أض إذ أض أض إضي أضو Okey. Allah idhi udhu. Okey, baik. Jadi sebutannya kalau kedengaran saja kita dapat dengar bahawasanya bahagian pangkal lidah itu ditinggikan. Itu ditinggikan isti'la. Jadi itu sebutan yang baiklah, sebutan yang baik. Terima kasih pada Puan Hamidah. Jazakallah khair. Jadi saya rasa kita akan kita dah nak masuk isyak ni, kita masuk lagi satu makhraj boleh satu lagi insya-Allah. Satu je ringkas insya-Allah. Zai. Ni tadi dah habis dah dia punya tu rangkaian dia. Tha, Zal dengan Dha. Habis dah. Dha dah habis dah. Dah habis. Ini masuk satu rangkaian baru iaitu masih lagi makhraj lisan iaitu huruf Zai. Zai. Jadi bacaan Zai ni kalau kita tengok ni. Ni bacaannya kalau saya nak kenalkan dulu aja. Kita kenal dulu. Nampak tak hujung lidah tu? Hujung lidah yang tadi masa ketika mana kita sebut huruf Dha, nampak tak hujung lidahnya dekat ni Thanayal Ulia. Tetapi bila huruf Zai ni, jangan tengok dekat minta maaf. Tengok dekat skrin ni nampak tak lidahnya duduk kat mana? Kalau bahasanya muntaha tarful lisan ma'a asfalis ad-dakhiliyah as-sanaya sufla. Itu dia punya bahasanya lah. Nak katakan hujung lidah akan diletakkan di tengah bahagian permukaan sanaya sufla. Ini sanayal ulia. Tengoklah gigi saya. Terpaksa saya buat contoh supaya saya tak ada gigi lain. Ini dua ni sanayal ulia dan bawah ni sanayal sufla. Dua gigi atas ni namanya sanayal ulia, dua gigi bawah yang bertentangan dengannya sanayal sufla. Jadi nak katakan huruf sifat zai ni dua bahagian hujung lidah diletakkan di belakang permukaan dua gigi bawah. Itu dia. Nampak tak gambar? Nampak tak? Jadi fayakhruju saut minha marran bainas sana. Jadi ketika kita meletakkan hujung lidah itu di permukaan gigi bawah kita ni sanaya sufla, maka di atas tu akan ada aliran udara yang akan lalu, maka terhasillah huruf tersebut. Boleh dapatnya ni. Ini dia punya kita panggil apa? Teorinya lah, teorinya. Tapi yang penting
bahagian pangkal, bahagian hujung lidah tu dia parking. Dia duduk senyap-senyap je kat sini. Saya tunjuk situ. Belakang gigi bawah tu. Belakang gigi bawah. Jadi nak katakan fayakhrujus saut, akan keluar suara baina. Saya terpaksa kelas. Baik-baik. Terima kasih kepada Ahmad Muhyiddin, insyaAllah. Okey, jadi nak katakan aliran udara itu akan keluar di antara dua gigi atas dan dua gigi bawah, terhasillah huruf zai. Itu dia. Tengok dulu sifat yang ada. Jahar, jelas, istifal dan sofir. Sofir. Sofir ni desiran yang kita bincang tu, desiran. Nak katakan kerana sempitnya ataupun kecilnya ruang udara tu akan terhasil seakan-akan bunyi suara desiran ataupun bunyi angin yang kuat. Habis Ustaz, apa beza dia dengan hamas? Hamas tu angin yang keluar sekadar membunyikan huruf. Tapi kalau sofir ni angin ataupun hembusan yang kuat dalam keadaan melalui rongga yang sempit ataupun rongga yang kecil. Jadi bunyi dia macam bunyi unggas, bukan unggas, bunyi macam lebah. Zai, za, zi, zu. Itu sofir. Dan dia ada rahawah, alirannya sempurna dan diinfitah, terbuka. Kita tengok kesalahan yang pertama terlebih dahulu. Menyebut zai dari sisi makhraj zal. Zal. Zal yang kita bincang tadi, zal lidah tu keluar sikit kan. Jadi idza zulzilatil, sama je dalam surah Al-Adiyat ayat pertama, idza zulzilatil. Jadi makhraj zai itu tak ada. Sepatutnya zai itu macam saya sebut tadi, hujung lidah parking, duduk diam-diam belakang gigi bawah ni, sana ya suflia. Kalau bahasa kitabnya safhah dakhiliyah, safhah dakhiliyah sana ya suflia. Ni belakang. Duduk parking dekat bawah. Idza zulzilatil, masa za lidah dekat sini, za di antara dua gigi ni, idza. Masa zai, idza zulzilati. Jadi itu kesalahan yang biasa dilakukan. Kesalahannya begini, idza zulzilatil, dia bunyi macam sama dengan zal. Jadi itu tak boleh lah. Kedua adalah tidak dibaca dengan sofir, tak ada desiran. Contoh dalam surah Al-Anbiya pada ayat 105, katabana fiz, katabana, saya dah terbiasa baca dengan sofir. Saya cuba bacaan yang tanpa sofir. Katabana fiz zabur. Macam mana nak buat Katabana fiz zabur. Dia nak baca tapi tak ada sofir. Nak katakan dia kena ada desiran. Katabana fiz. Tempat tu fiz, ada bunyi lebah tu. Katabana fiz zabur. Katabana fiz. Z tu kena ada. Itu menunjukkan sofir pada sifat huruf zai. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan umumnya menyebut zai dari sisi makhraj za. Macam saya sebut za. Itu masalah sebenarnya. Sepatutnya hujung lidah berada di hujung gigi ni, kita dah bahas tadi. Bahagian pangkal lidah ditinggikan. Za. Jadi ila jahannama dhumara. Surah Az-Zumar ayat 71. Bunyi dia macam huruf za. Ila jahannama zumara. Ila jahannama dhumara. Jadi sepatutnya zai macam saya beritahu duduk belakang gigi bawah. Bahagian pangkal pun rendah saja, tenang-tenang. Landai bahagian pangkal lidah tu. Bahagian belakang lidah tenang je. Ila jahannama zumara. Cuba tuan-tuan, bila saya baca, tuan-tuan pun cuba juga. Ila jahannama zumara. Jadi masa sebut zu tu kita tahu hujung lidah duduk sini. Dalam masa yang sama, bahagian pangkal dan belakang lidah itu rata. Baru terhasil huruf zai. Ila jahannama zumara. Baik. Okey. Saya nak minta kepada Puan Nur Ainatis Salihah. Subhanallah. Silakan Puan Nur Ainatis Salihah untuk cuba bacaan surah Ali Imran pada ayat yang keempat. Silakan Puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu azizun dzuntiqam. Oh, macam lain tu. Cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali. Wallahu azizun dzuntiqam. Oh, dia nervous ni saya rasa ni. Puan Nur gemetar ke?
Tak sihat Ustaz. Okey. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni saya nak bagi tahu lah. Wallah tu Allah tu lafzul jalalah, lafaz Allah. Sebelumnya ada waw yang berbaris atas. Jadi lafzul jalalah tu akan jadi taghlizul lam. Lam tu akan tebal. Jadi kalau kita baca wallah, kalau baca wallah dia tak cukup, dia kena taghlizul lam. Wallah. Kemudian hu. Ini sentuh huruf yang lain pula. Kadang-kadang hu tu dianaktirikan. Wallahu aziz. Hu tu macam kurang sebut. Sepatutnya wallahu azizun, azizu, azizu. Tu dengar tu sofir tu. Azizu. Jumpa pula zal kecil. Jadi lain Azizun zal kecil. Ni di antara di antara gigi dua ni. Tiqam. Tapi yang dibaca oleh Puan Nur tadi adalah bacaan yang baik. Terima kasih kepada Puan Nur Ainatis Salihah. Terima kasih. Ya? Sorry, tak fokus. Oh baik, tak bacaan yang baik. Jazakallah khair kathir. Jadi nak katakan bacaan baik. Cuma pastikan ada zai dengan zal kan. Jadi pastikan yang sofir hanya pada zai saja. Azizun tu. Tapi ala kulal bacaan yang baik. Terima kasih. Jadi seterusnya contoh yang kedua dalam surah At-Taubah pada ayat 63, silakan Puan Samsiah Abdul Talib. Puan Azizah ada? Puan Azizah kejap lagi insya-Allah. Okey, Puan Samsiah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal khizyul azim. Lagi sekali aja, silakan aja lagi sekali. Zalikal khizyul azim. Itu bacaan zai yang baik, bacaan yang tepat. Jadi kita sebut zalikal khiz. Maksud khiz tu pastikan memang hujung lidah tu duduk kat sini. Kalau tuan-tuan perasan, cuba duduk sebentar tenang-tenang, cuba tengok pergerakan lidah, kita memang akan dapatkan memang kedudukannya di situ. Zalikal khizyul, maksud sebut khiz, mati tu hujung lidah memang dia akan bersentuhan dengan dakhiliyah safha ni, safha dakhiliyah ni, bahagian permukaan gigi bawah ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cuba betul-betul, memang kita dapat rasakan itulah makhrajnya. Zalikal khizyul azim. Itu bacaan yang baik. Terima kasih pada Puan Samsiah. Okey, yang terakhir latihan praktikal kita lah, mudah insya-Allah. Puan Azizah ada? Puan Azizah. Saya tengok Puan Azizah punya mikrofon dia tak ada, jadi saya tak tahulah dia boleh bercakap ataupun tidak. Puan Azizah ada? Kalau Puan Azizah tak ada, kita silakan Puan Nur Ainatis Salihah. Puan Ainatis Salihah dah baca tadi. Puan Amizah. Puan Amizah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زازيزو أزا أزو Izzi. Ulang balik. Azza. أزا إزي أزو. Okey, baik, khair. Saya rasa sebutan tu adalah sebutan yang baik dan tidak ada masalah padanya. Yang pasti Zai, saya bagi tahu dulu dia punya adik-beradik dia yang kita akan bahaskan. Bermula dengan Zai dan minggu depan kita bahaskan adik dia yang lain. Zai, Sin dan juga Sod. 3 huruf ni. Zai, Sin dan Sod. Jadi saya nak bagi tahu awal siap-siap ni. Zai, Sin dan Sod, hujung lidah tu sama. Muntaha tarful lisan ma'asfid dakhiliyatus safha sanaya sufla. Yang nak katakan hujung lidah itu akan duduk di permukaan gigi bawah, belakang gigi tu. Jadi itulah makhraj yang kita akan belajar nanti, Zai, Sin dan Sod. Yang akan membezakan nanti belakang lidah itu insya-Allah kita akan bahaskan pada minggu hadapan. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni, tapi ingin saya recap sedikit saja. Kita bahaskan tadi tha dengan zal dengan za. Ni 3 serangkai. Cumanya za tu bahagian pangkal lidah itu dinaikkan. Ingat za jangan dibulatkan. Za. Saya nak sebut huruf za, tak boleh. Hujung lidah kat sini, bahagian pangkal lidah dinaikkan. Za. Itu kena cuba. Kena tukar hari ni. Kasih tukar satu kali. Saya yakin ramai di antara kita masih lagi sebut za. Innadh-dhalimin. Jadi kena tukar. Bibir tak muncung. Bibir duduk tenang-tenang je. Jadi yang semua wal kadhimi, tak bergerak pun bibir. Dha, tak bergerak pun bibir. Itu kena pastikan kita tukar. Dan hari ini juga kita belajar huruf zai, di mana hujung lidah itu duduk di belakang gigi bawah dan masa yang sama bahagian pangkal itu landai, insya-Allah. Jadi
kita berjuru setakat ni ada iklan. Jadi macam seperti biasalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di slide paparan, kita masih lagi membuka ruang bagi siapa-siapa yang berinfak pada tabung Palestin. Masih berterusan usaha kita membantu sahabat-sahabat kita yang berada di sana, dan juga tabung kepada bantuan, tabung kita panggil apa namanya, gerobok rezeki yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang terjejas semasa PKP ni, yang mana hulur bantuan kita ni mudah-mudahan akan meringankan beban mereka, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengoklah atas paparan tu nombor-nombor akaun yang ada. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan berjumpa lagi pada masa yang sama 7.45 malam, yang mana kita akan sambung pada huruf sin dan sad. Dan insyaAllah kita akan masuk lagi huruf-huruf yang lain, berbaki lagi makharij huruf yang sedikit. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita istiqamah dan teruskan lagi usaha kita untuk mendekati mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah akan muliakan kita di dunia dan Allah akan muliakan kita di akhirat. InsyaAllah. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mengimbau kembali 2 dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad. Pada ketika itu, inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep wakaf saham diperkenalkan. Wakaf An-Nur menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, Kumpulan Wakaf An-Nur ditukar nama kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan termeterainya perjanjian persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai Nazir Khas, berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham Lakin Sentro. Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Sekaligus ianya memacu pembangunan sosioekonomi ummah. Ini dapat dilihat melalui 5 aktiviti teras tanggungjawab korporatnya, iaitu kebajikan am, pengurusan masjid, kesihatan, pembangunan sosioekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang 2 dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur ini sekaligus menjadikan Wakaf An-Nur sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf An-Nur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi wakaf. Wakaf An-Nur komited menjadikan institusi wakaf ini terus mampat, lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi ummah sejagat. Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna, 2 dekad membela.